اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, insya-Allah kita meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk perundangan Islam, bahagian yang kedua, iaitulah subtopik yang ketiga dan empat. Sebelum ini telah pun kita bicarakan perundangan Islam bahagian yang pertama, iaitulah pengertian dan dalil perundangan Islam. Yang kedua, subtopik yang kedua adalah istilah, ya. Beberapa istilah yang perlu difahami iaitu qada, kemudian fiqh, ijtihad dan fatwa. Dan sekarang ini kita akan menyambung pada bahagian yang ketiga, subtopik yang ketiga, matlamat perundangan Islam, dan yang keempat, istilah yang seterusnya, hukum, ya. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi kita terus kepada pelajaran kita yang pertama, iaitulah matlamat perundangan Islam. Baik, matlamat perundangan Islam ini mengandungi 4 pencapaian akhiran atau objektif. Yang pertama, menyatakan matlamat perundangan Islam. Yang kedua, mengetahui kepentingan matlamat perundangan Islam. Yang ketiga, menjelaskan cara mencapai matlamat perundangan Islam. Menyatakan kesan pencapaian matlamat perundangan Islam. Baik, kita terus kepada isi pelajaran. Matlamat perundangan Islam adalah untuk memelihara agama. Perundangan Islam dapat memelihara kesucian agama Islam. Kesucian agama Islam mesti dipertahankan kerana Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memelihara nyawa. Nyawa adalah anugerah yang sangat bernilai kepada manusia. Manusia menjaga hak seseorang manusia, Islam menjaga hak seseorang manusia untuk hidup bebas dari sebarang ancaman yang mengancam nyawa dan keselamatan anggota badannya. Yang ketiga, memelihara akal. Kesempurnaan dan kewarasan akal amat dititik beratkan dalam Islam kerana akal penentu kepada segala tindakan manusia. Sebarang tindakan yang boleh mengganggu kesempurnaan akal dilarang dalam Islam. Kemudian, memelihara harta benda. Islam mengiktiraf pemilikan harta seseorang individu. Islam menetapkan peraturan yang melarang perbuatan mencurubuhi harta. Contoh, hukuman potong tangan kepada pencuri seperti ayat dari Suratul Maidah ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian yang kelima, memelihara keturunan. Manusia perlu mengetahui asal usulnya, iaitu keturunannya dengan jelas. Sebarang perbuatan yang merosakkan kesucian keturunan dan kesinambungan
Keturunan adalah dilarang dalam Islam. Contohnya Islam melarang zina dan liwat. Kemudian memelihara kehormatan diri. Ketinggian akhlak dan budi pekerti seseorang individu amat dititik beratkan dalam Islam. Sebab itulah Islam melarang umatnya berakhlak buruk seperti hasad dengki, sombong diri, melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia, menghina dan menjatuhkan maruah seseorang. Kemudian memelihara keharmonian negara. Keamanan dan keharmonian negara tergantung kepada kesejahteraan rakyatnya. Islam telah membuat peraturan khusus untuk pemerintah dan rakyat demi menjamin keharmonian tersebut. Para pelajar yang dikasihi sekalian, di sini ada dinyatakan 7. Memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, harta benda, keturunan, kehormatan diri dan keharmonian negara. Yang menjadi keutamaan disebutkan khamsah dururiyah 5 matlamat perundangan Islam tu menjaga, yang paling utama adalah menjaga agama. Kalau sekiranya agama Islam itu Allahumma salli ala Muhammad, agama itu dipermainkan, dihina, maka kita wajib memelihara agama mengatasi daripada yang di bawahnya nyawa. Maka sebab itu diperintahkan untuk berperang untuk memastikan agama Islam itu tertegak. Kemudian memelihara nyawa. Seperti hari ini kita dengan wabak, dengan wabak COVID-19. Jadi perkara yang kedua yang wajib dipelihara adalah nyawa. Maka sebab itu kerajaan kita Perintah Kawalan Pergerakan PKP dah bersambung lagi 2 minggu sebagai memelihara nyawa menjadi keutamaan. Dan banyak yang ditutup kerana dikhawatiri takut merebaknya penyakit COVID-19. Jadi sebagai langkah pencegahan untuk memelihara nyawa, maka diarahkan untuk kawalan pergerakan agar apa yang disebutkan sebagai rantaian, nak memutuskan rantaian COVID-19 ini. Baik, itu adalah matlamat perundangan Islam. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, objektif yang kedua, iaitulah kepentingan matlamat perundangan Islam. Apa pentingnya perundangan Islam ini? Yang pertama, memelihara agama. Yang tadilah kepentingan dia memelihara agama, sangat penting untuk memelihara kesucian agama, akidah dari terpesong. Kemudian untuk meninggikan syiar Islam itu. Yang kedua, memelihara nyawa. Memelihara nyawa penting untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonian hidup manusia. Manakala memelihara akal dapat menjamin kesempurnaan dan kewarasan akal yang menjadi penentu tindak tanduk manusia. Kemudian keturunan pun penting untuk memastikan pembentukan generasi yang baik. Manakala harta menjamin kebajikan dan keharmonian hidup masyarakat terpelihara. Manakala kehormatan diri penting untuk melahirkan individu dan masyarakat yang berakhlak mulia. Keharmonian negara sangat penting untuk menjamin keamanan dan kemajuan sesebuah negara. Baik, seterusnya cara mencapai matlamat perundangan Islam. Di sini dinyatakan beberapa cara. Yang pertama, berpegang teguh dengan peraturan Allah, mengamalkan cara hidup Islam, bertindak mengikut ajaran Islam, mencintai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, melaksanakan perundangan Islam dalam kehidupan harian, berfikir, mengkaji dan mengakui kebenaran ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, menyatakan kesan pencapaian matlamat perundangan Islam terhadap individu, masyarakat dan negara. Individu menjadi orang yang percaya dan patuh kepada Allah, hidup diberkati dan diredai Allah, mencapai kecemerlangan dalam kehidupan dunia. Masyarakat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Suasana aman dan harmoni dapat diwujudkan. Negara aman, maju dan kuat. Negara luar menghormati negara Islam. Kemudian kita beralih kepada subtopik yang keempat dalam tajuk perundangan Islam, iaitu pengertian hukum wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Baik, di sini ada 4 objektif pencapaian. Yang pertama, menyatakan makna kena mengetahui pengertian setiap hukum tadi.
Yang kedua, menerangkan contoh bagi setiap hukum. Yang ketiga, membezakan antara hukum-hukum tadi 5, menguraikan implikasi pelanggaran hukum wajib, haram dan makruh. Baik, kita beralih kepada isi pelajaran dia. Baik, kita tengok satu persatu pengertian hukum wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Wajib, suruhan-suruhan Allah yang jika ditunaikan akan mendapat ganjaran pahala, dan jika ditinggalkan akan diberi balasan siksa atau dosa. Contohnya solat fardu 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan lain-lain. Haram, lawan kepada wajib, larangan atau tugahan Allah, pelakunya akan mendapat balasan dosa, dan orang yang meninggalkan akan mendapat ganjaran pahala. Contohnya minum arak, berzina, mencuri dan sebagainya. Ya. Wajib, haram ni berlawanan dengan yang wajib. Makruh, perkara yang sangat digalakkan agar ditinggalkannya, ganjaran pahala akan diberikan bagi yang meninggalkannya, namun tidaklah berdosa bagi yang mengerjakannya. Contohnya membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali, atau makan makanan yang seperti bawang, petai yang ada bau yang mengganggu orang lain. Baik, makan tidak berdosa, tetapi meninggalkannya, Allahumma salli ala Muhammad, kerana tidak mau mengganggu orang lain, seperti yang ini contoh membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali, melakukannya tidak berdosa, meninggalkannya mendapat pahala. Baik, sunat, lawan kepada makruh, suruhan Allah yang sangat ditergalakkan untuk melaksanakannya, jika melakukannya akan mendapat pahala dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Contohnya seperti solat sunat hari raya dan bersedekah. Kemudian yang terakhir, harus, perkara yang diberi kebebasan kepada seorang sama ada untuk melakukannya atau meninggalkannya. Kita beri contoh pada harus ini mandi. Ya, mandi 2 kali 1 hari. Dia mandi wajib, wajiblah. Mandi sunat, sunatlah. Ada sunat hari raya, mandi sunat Jumaat, mandi yang lain-lain. Maka itu harus saja. Ya, boleh jadi 1 kali itu 1 hari kita mandi 2 kali petang. Ya, 1 kali pagi, 1 kali petang. Yang kali yang kedua itu tu harus saja. Ya, kali pertama kerana kita nak menghilangkan bau pada badan kita, ya, supaya tidak ada bau-bau yang tidak enak pada badan kita, maka yang itulah walaupun dia tidak dikira sebagai mandi sunat, tapi kerana ada kebaikannya di sana, kerana nak menghilangkan bau badan. Baik, kemudian beza antara satu hukum dengan hukum yang lain bagi kelima-lima hukum. Baik, harus tu tidak termasuk ni, pasal harus tu dia tersendiri, sama saja. Buat sama, tak buat pun sama. Baik, wajib, suruhan Allah yang wajib dilaksanakan, melakukan suruhan Allah akan mendapat pahala, meninggalkannya mendapat dosa. Haram, berlawanan dia. Suruhan Allah yang wajib ditinggalkan, melakukan perkara ini berdosa dan azab yang pedih, meninggalkan yang haram mendapat pahala, berlawanan. Haram tu berlawanan dengan sunat, berlawanan dengan wajib. Manakala sunat, perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan, mendapat pahala jika dilakukan, meninggalkannya tidak berdosa. Maka yang sunat ni berlawanan dengan yang makruh, perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan, meninggalkan mendapat pahala, dilakukan tidak mendapat dosa. Baik, kita pergi kepada implikasi pelanggaran hukum wajib, haram dan makruh. Baik, kita pergi yang pertama, iaitulah implikasi pelanggaran hukum wajib. Mendapat kemurkaan dan balasan azab yang pedih. Individu itu akan rasa resah, gelisah, hilang ketenangan jiwa. Amalan yang dilakukan terpesong daripada kebenaran, mendatangkan masalah dan kerosakan dalam masyarakat. Implikasi hukum haram, manusia sentiasa berkeinginan untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Manusia menjadi resah, gelisah dan sering ditimpa masalah dalam hidup. Hilang sifat belas kasihan sesama insan. Tidak mendapat rahmah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang ketiga, implikasi pelanggaran hukum makruh, tidak disukai masyarakat. Perbuatan yang hampir tiada faedah kepada pembuatnya, menghalang seseorang daripada mendapat pahala, menyebabkan individu melakukan pembaziran.
Pelajar yang dikasihi sekalian, maka demikian selesai dua subtopik dari tajuk perundangan Islam yang telah kita bicarakan ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sentuh pada perbahasan untuk kali ini dua subtopik, iaitu yang pertama matlamat perundangan Islam, subtopik yang seterusnya pengertian bagi setiap hukum, maksud dari setiap hukum, wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Jadi Ustaz harap agar Allahumma salli ala Muhammad, apa yang dipelajari untuk kali ini memberikan kepahaman kepada kita, khususnya dalam kita melaksanakan apa yang dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi sekali itu, dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya dengan tajuk-tajuk yang seterusnya. Insya-Allah mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.